Motherboard saya dah problem ni, dah rosak dah. Dah lama dah motherboard ni, dekat 10 tahun. Kalau ikut usia dia memang keluaran dia daripada 2011. Sekarang dah 2021, memang dah 10 tahun dah rosak. Tak tahu apa masalah dia, chipset dia. Mungkin chipset dia lah ni problem. FreeSync isi lama ni. Nah ni, yang ni okey lagi AMD ni. Ni Phenom 3.2 GHz. Okey lagi, sama lah dia punya tu. Dia punya masa saya buat PC tu sama dia punya tarikh. Dekat 10 tahun juga ah. Ni dah saya kena ganti kat lah. Ganti cari kat Shopee dalam 100. Jumpa motherboard ni kan. Lepas tu cari dia punya heatsink deep cool. Lepas dia support PCIe 2.0. Graphic card yang Quadro 600 ni boleh lah pasang. Ni sebab saya nak pasang deep cool ni RM33. Cari kat Shopee. Dia kena cabut motherboard ni daripada casing. Kalau tidak susah. Dia kena cabut dulu baru senang nak pasang. Ini dah cari-cari, tiba-tiba ternampak pula prosesor ni murah pula tu. Dalam RM100 kah. FX 4300. Dah lama sangat komputer ni saya tak upgrade. Dia ada duit lebih sikit, upgrade lah, bagi sedap sikit. Ini kalau zaman dia ni memang harga dekat 500 je. 2013. Sekarang RM100 dapat lah kan. Sebab kan saya punya keperluan tak tinggi mana pun kan. Pakai ni pun dah okey dah. Ni lama punya spek. Kalau kita google dia punya kelebihan, tahun ni memang tak ada lah. Memang banyak dia punya keburukan dia lah. Tapi kalau tahun zaman dia, kita cari memang ada lah dia punya kelebihan. Penuh dengan kelebihan dia lah. Biasa lah tu teknologi. Makin lama makin naik kan. Keperluan makin tinggi kan. Tapi saya tak macam tu gak. Keperluan saya tak tinggi pun. Kerja saya edit grafik, buat design yang dia jenis 2D je, bukan 3D pun. Kalau nak upgrade betul-betul memang mahal lah, perlukan modal yang besar agak lah. Tapi setakat ni saya tengok tak banyak pun yang saya kena upgrade. Kalau pakai spek lama tu pun boleh jalan lagi. Ni sebabkan motherboard yang tadi tu dah rosak, alang-alang upgrade je lah. Dah nak cari motherboard, lala ternampak prosesor, lala beli kat prosesor. Lepas tu beli pula dia punya heatsink tu. Tu dalam 100. Lepas tu heatsink 33 dalam RM233 lah. Bukan gitu lah. Okay, ni try dia punya. Okay, detect L1, L2, L3 tu dah ada lah. Kalau yang Phenom lama tu dia tak ada. Alright, ni dah okay lah. Ni Quadro ni pun dia dah support lah. Motherboard lama dia tak support. Motherboard ni dia support. Ni dekat PC lain saya ambil. PC, ni graphic card ni ada orang bagi ni. Bos lama dia bagi. Saya pasang kat PC ni lah. Yang PC yang dia bagi tu saya upgrade graphic card lain. Ni dia kena ada extension ke apa lah nama dia. Alamak. Converter lah. Dia ada display port dengan DVI. Dia pakai tu converter DVI tu. Untuk VGA tu dia tak ada. Untuk Quadro ni memang khas graphic card tu buat design lah. Kerja-kerja design. Yang 3D mungkin boleh kot. Ada tengok dekat YouTube. Ni kena tambah dia punya kipas sebab motherboard lama problem pun sebab
panas rasanya. Ni saya kena letak kipas deep cool gak, letak kat bahagian depan sebab kat tepi tu dia kecil, kipas kecil skru dia. Lala kena ambil angin daripada depan macam tu lah. Memang tak sempurna macam tu lah. Janji dia boleh lah. Ni power supply kena tukar agak lah sebab dah lama lah power supply. Ni 80 plus. Yang penting ada 80 plus ni. 80 plus ni yang saya tahu dia jimat lah kan. Yang lain-lain tu korang kena cari sendiri lah. Yang saya nak kelebihan dia tu lah. Lepas tu yang ni yang lama punya SC Bell. Dia elok lagi, masih boleh pakai. Tapi dah dekat 10 tahun elok, dia rehat je lah. Bagi dia rehat je lah. Risau gak nak guna. Sebab motherboard sebelum ni ada gak graphic card. Chipset tu pun tak ada display dah. Motherboard tu pun dah KO dah. Dia kerja kan tak tahu lah. Mungkin daripada power supply ke. Saya tukar lah. Okay, ni kosong lah daripada tak ada apa kipas apa. Ni yang suhu dia. Dulu saya tak jaga benda ni. Sekarang ni. Ni operating system. Yang ni kadang-kadang sebab operating system ni kadang-kadang tu bajet jadi mahal tu kan. Kalau pakai yang ori tu memang. Tapi kalau ni saya pakai Linux ni free je. Jadi bajet sikit lah untuk kerja-kerja grafik design yang perlu je. Kalau untuk main game tu memang tak boleh ikut lah spek ni. Kena ikut spek zaman now lah. Tu dia punya suhu dia dah turun dah. Yang tu saya dah pasang dah heatsink dia, kipas apa semua saya dah pasang. Ni spek dia. Yang ni operating system ni memang free, memang open source. Memang kita tak bayar pun benda ni. So boleh pakai lah. Yang benda ni yang buatkan jimat sikit lah. Tak ada nak. Untuk software grafik pun kita boleh pakai macam open source punya software macam Inkscape, GIMP. Untuk video pun saya edit pakai ni kat ni open source punya free. Ni jarang lah kerja-kerja edit video ni. Kadang-kadang saya tak pakai macam Office ke apa ke. Dia ada LibreOffice, Open Office tu free juga. Tapi tu pun tak pernah saya buka. Jadi saya tak pasang lah. Saya pasang yang basic je lah. Ni biar dulu dia pasang untuk saya edit video ni lah. Yang korang tengah tengok ni lah. Pakai software ni lah, OpenShoot. Lepas tu untuk software grafik, untuk ni Inkscape, GIMP. Lepas tu yang lain tu game tu pakai emulator je lah. Itu pun jarang saja nak test dia punya ni. Dia punya performance processor ni. Ni Inkscape. Dia sama macam CorelDRAW. Inkscape ni. Kalau ganti guna CorelDRAW tak ada masalah. Mesti bolehnya guna. Kalau tahu Adobe Photoshop pun Adobe Illustrator pun rasa tak banyak beza. Dia punya tool tu je nama lain-lain. Ni saya try daripada design daripada PC spec yang lama tu. Saja nak try buka, nak tengok dia ada macam task manager. Kat situ kita boleh tengok berapa RAM pakai, berapa CPU pakai untuk kerja-kerja grafik 2D ni. Grafik 2D ni spek tak tinggi pun sebenarnya. Biasanya memang tak ada masalah. Memang ini memang bajet murah meriah. Ni untuk print film. Biasa print film saya pakai printer HP LaserJet. Memang tak ada masalah dari segi driver dia apa semua terpasang, memang tak ada problem. Yang printer lain saya tak tahu lah. Setakat ni saya pakai HP tu. Ni rupa PC saya. Memang tak sempurna pun. Memang tak nak bagi dia sempurna pun. Okey, ni printer HP LaserJet P1102. Ni A4 size.
Ni pula USB adapter Wi-Fi nano. Ni tak tahu kenapa tak boleh. Tengok kat situ dah ada Linux support, tapi dah try tak boleh. Tak tahu lah kenapa. Dah try kat Google cari tak boleh. Dah sekali beli je lah lagi satu. Tapi brand lain lah, Tender. Yang tadi tu TP-Link. Mungkin dekat boleh cari lah dia punya cara selesaikan masalah dekat Google. Saya malas lah, saya beli je Tender. Sebab TP-Link tu dekat Windows okey. Ini senarai harga lah yang kena keluar duit modal. Yang pertama tu power supply, saya pilih yang ada 80 plus. Dia punya kelebihan 80 plus ni ada banyak, tapi yang salah satu dia penjimatan dia lah. Kelebihan dia yang saya pilih itulah. Kemudian graphic card Nvidia Quadro 600 RM160. Cari kat Shopee. Saya check kat Shopee ada ni RM160. Ni pun okey lah, 1GB untuk kerja-kerja 2D boleh lah. Untuk kalau nak buat 3D rasa okey ke. Rasa 2D tak pakai tidak lah ni. Kemudian hard disk SATA. Ni saya pakai SATA je, yang lama saya tak beli. Kalau nak beli cari yang SSD 100 laju sikit. Ini sebab saya yang lama punya 500GB itu pun tak habis guna. Sekarang ni orang memang tak simpan lah file-file data ni. Biasa kalau tengok movie pun apa pun streaming je kan, tak simpan file kat komputer. Saya punya file kerja-kerja grafik selama 3 tahun, bila saya backup PC dalam 11GB ke, tak besar mana pun. Jadi sayang lah nak buang benda ni kan. Jadi saya pakai je lah. Tapi kalau korang nak upgrade, SSD saya check dalam 100 lah. Bagus juga brand dia. Kemudian ni kipas untuk depan lah. Ni saya kena cari ke, sebab PC ni panas kat tepi dia, tak boleh. Ni dalam RM17 Deepcool punya brand kipas. Kemudian RAM DDR3 RM70. Yang ni rasa murah dah sekarang ni. Cari yang 4GB. Tak perlu sampai 8 lah. Rasa design 2D tak sampai 8GB. Biasa dalam 4GB je. Kemudian prosesor RM100. Yang ni kena cari lah. Kalau pandai cari boleh dapat ni RM100 ni. FX 4300 ni. FX 4300 3.8 GHz. Yang ni saya baru upgrade lah. Yang dulu pakai Phenom. Ini TDP watt dia dalam 95. Dia punya maximum temperature panas dia berapa tak ingat lah, 91 ke 81, lebih kurang gitu lah. Kemudian motherboard lama ni dia support maximum RAM sampai 16GB. Yang motherboard rosak saya tu dia support maksimum 8GB. Yang ni 16GB. Tapi saya pakai 8GB yang ada sekarang ni. Motherboard lama ni biasa kalau kat kedai nak cari yang stok baru memang tak ada. Tapi kat Shopee saya check ada benda ni. Yang itu pun yang second lah. Kat kedai yang second pun tak ada, yang baru pun tak ada. DDR3 punya soket M3. Ni memang 2011, 2012, 2013 punya spek. Sekarang soket M4 kan, DDR4 DDR. So memang susah sikit lah nak cari. Tapi kat Shopee ada, kat China pun rasa ada lagi lah. Kalau dia hantar daripada kita beli direct daripada China kan. Kat Shopee dia hantar. Tapi lambat sikit lah. Yang ni saya cari yang dekat dalam Malaysia je. Lepas tu Deepcool punya cooler ni, cooling ni, heatsink. Yang ni RM33. Disebabkan disebabkan prosesor tu 95 watt. Jadi Google diorang bagi tahu yang terbaik kena tukar lah, tak boleh pakai yang biasa punya.
kena cari yang lainnya lah, yang bagus sikit lah. Yang deep cool ni memang diorang kata bagus lah untuk AMD FX 4300 ni. Yang Phenom tu mungkin boleh pakai lagi yang lama. Kalau yang FX ni kena tukar lah, cari yang bagus sikit lah, bagi dia sejuk kan. Sekarang ni rasa AMD Ryzen rasa tak ada masalah kot. Tapi kalau nak buat memang bajet kena tinggi lah. Yang lain-lain macam casing, kalau korang beli ada bajet, yang kipas tu tak payah beli lah kot. Biasa casing dia bila kita beli dia dengan kipas sekali kan. Yang kipas RM17 tu tak payah beli lah. Cari yang murah lah. Yang penting depan tu boleh letak kipas lah. DVD optical drive dah tak pakai lah. Biasa letak 3 kipas, 2 kipas pun dah okey lah. 1 kipas pun dah okey lah sebenarnya. Kalau kita tengok design Cooler Master punya heatsink, casing yang lama-lama tu, dia tarik intake punya angin daripada depan tu pakai satu je. Yang lain-lain macam LCD, keyboard, mouse, yang tu bajet dalam yang tu dalam 300 untuk LCD. Kemudian keyboard mouse tu cari je lah yang second, rasa RM50 boleh dapat. Yang casing tadi bajet dalam 100 je, yang murah lah. Kalau yang macam Cooler Master Elite, cari yang yang micro attack punya tu, itu dalam bawah 200 boleh dapat. Ni ada sikit tambahan. Yang depan ni apa nama dia dah ni, saya beli ni kat China ada jual ni, untuk front panel punya. Ni dia punya airflow, untuk pastikan angin dia tu tarik. Kita test pakai tisu ni. Pastikan korang pasang kipas tu betul lah. Dia untuk tarik lah, bukan ni. Untuk tarik pastikan ada dia punya tu lah, filter tu. Kalau untuk yang exhaust keluarkan angin tu tak payah filter, tak apa. Ni dia jaring lah, tapi dia ada filter lah tu. Ini dekat China dalam berapa ringgit lah, dalam RM4 lah, RM5 lah, tak ingat. Kalau yang lama punya tu, dia tak ada lubang yang lama punya tu. Yang ni ni yang lama punya, dia tak ada lubang, jadi dia tak boleh nak tarik angin. Saya beli yang ni, dia ada lubang, boleh lah tarik angin. Ni lama punya, so saya dah pasang dah ni. Okey, itu je lah. Assalamualaikum.